Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam berita pagi Sabah edisi Selasa 6 Jun. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Tuan Puan Nurlidah Tan Sri R.M. Jasni berkenan menghadiri Majlis Jamuan Teh Sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Peringkat Negeri Sabah di Istana Seri Kinabalu. Ketibaan Tun Johar diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam dan Datuk Syahelmi Yaya, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin serta Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu. Majlis diadakan bagi menzahirkan rasa syukur dan penghargaan kepada Al-Sultan Riayatuddin yang ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari 2019. Lebih 50% kes rawatan membabitkan pembedahan mulut atau rawatan cleft berjaya diselesaikan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sehingga kini. Perkhidmatan cleft atau sumbing terdapat di semua hospital berpakar di Sabah, antaranya Hospital Queen Elizabeth, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Lahad-Datu, Hospital Tawau dan Hospital Keningau. Menurut Ketua Jabatan dan Pakar Bedah Mulut Maksilofasial Hospital Tawau, Dr. Saridah Mahdah, hospital berkenaan juga mempunyai kepakaran pelbagai disiplin yang merangkumi pakar bedah mulut dan maksilofasial, pakar ortodontik, pakar pergigian kanak-kanak, pakar ENT dan juruterapi pertuturan untuk memberi rawatan lengkap bermula dari waktu lahir hingga dewasa. Kebanyakan ibu bapa ni kadang-kadang dia rasa malu. Okey. Jadi apa yang kita boleh nasihatkan sekarang ini bila lahir di hospital saja, nurse akan terus buat rujukan. Pertama sekali yang kita buat adalah pastikan bayi tersebut boleh menyusu dengan baik. Bila dia menyusu dengan baik, nutrien badan cukup, berat badan cukup, baru kita boleh operate. Jadi ibu bapa tidak perlu panik. Okey. Masalah cleft ini sesuatu yang kita boleh rawat. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bak Ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK diingatkan sentiasa peka terhadap isu keselamatan di kawasan masing-masing. Ia bagi memastikan isu keselamatan sosial generasi muda, terutama penyalahgunaan najis dadah seperti syabu ditangani sehingga ke akar umbi. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni menyatakan demikian selepas majlis penyerahan watikah pelantikan JPKK Dun Klias di Beaufort. Saya percaya dengan adanya pelantikan ini akan membolehkan lagi pengurusi-pengurusi kita untuk menjalankan tugas yang mana tugas yang telah diamanahkan pada mereka untuk kita memastikan kemajuan dan keselamatan di kampung masing-masing. Beliau turut mengingatkan agar pembangunan infrastruktur terutama jalan raya perlu sentiasa dipantau dan membuat laporan kepada pihak berkaitan jika berlaku kerosakan. Sementara itu dalam majlis berasingan, Datuk Isnin mengingatkan bakal jemaah haji Sabah agar menjaga kesihatan dan patuh kepada panduan serta nasihat petugas lembaga tabung haji semasa berada di Tanah Suci. Menurutnya, penjagaan aspek kesihatan adalah perkara penting dan perlu diberi perhatian bagi memastikan para jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Saya juga berpesan kepada para jemaah agar jaga diri, jaga kesihatan, jaga nama baik negeri dan negara kita. Dan saya yakin jemaah-jemaah haji kita semua yang ada, semua adalah mereka yang adalah di kalangan yang terbaik. Operator pelancongan diminta melaksana pelbagai inisiatif untuk mempertingkat sekaligus memastikan perkhidmatan yang diberikan berada pada tahap terbaik. Ia penting bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan sentiasa mendapat permintaan berterusan. Dalam masa sama, menurut Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jonestan Bangkuai, inisiatif berkenaan dapat membuka lebih banyak peluang perniagaan dalam sektor sama kepada komuniti setempat. Kita sering menggalakkan
pengusaha-pengusaha pelancongan di Sabah ini untuk senantiasa mengambil inisiatif untuk meningkatkan perkhidmatan mereka. Ini Batu Putih punya community based tourism yang mendapat pengiktirafan the best in the world, yaitu diberi oleh United Nations Tourism Organization. Dan ada juga yang mendapat pengiktirafan di peringkat ASEAN seperti di Kedamaian dan beberapa tempat lagi. Beliau bercakap kepada RTM selepas Majlis Pelancaran Pertubuhan Arus Deras Sabah dan perasmian pelancongan Pulau Kelapa Heritage Kampung Malanggang di Kiulu. Mengulas mengenai pelancaran pertubuhan arus deras Sabah, Datuk Jenesten yakin lebih ramai malim sungai akan mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan untuk memperkasa kemahiran diri. Sementara itu, pengurusi pertubuhan berkenaan Marcel Anthony berkata, malim sungai memainkan peranan penting dalam operasi penyelamatan di air. Pertubuhan ini memang kerjasama daripada ramai aktivis ataupun penggiat industri itu sendiri. So apa yang kami buat adalah kami ingin dapatkan, maksud saya kita coba kembangkan dia dan juga kita kasih aktiviti dia yang lebih selamat lah. Kita ambil inisiatif yang kita tubuh pertubuhan ini untuk kita sama-sama, bukan saja untuk river guide, tapi kita juga akan menyalurkan kepada komuniti dan juga mana-mana pengusaha-pengusaha yang lain buat rural tourism tu. Beralih ke perkembangan mingguan COVID-19, sebanyak 81 kes positif direkodkan dalam Minggu Epidemiologi ME22 bermula 28 Mei hingga 3 Jun. Tiada kes import dan kematian direkodkan. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datu Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, 13 daerah tidak mencatatkan sebarang kes bagi minggu ini. Ia melibatkan daerah Putatan, Kudat, Pitas, Kuala Penyu, Sipitang, Tongod, Semporna, Kalabakan, Nabawan, Beluran, Ranau, Kota Marudu dan Keningau. 3 daerah lagi mencatat peningkatan jumlah kes iaitu Kinabatangan, Tenom dan Kota Belud. Dalam pada itu, bilangan pesakit dalam rawatan meningkat 2%, iaitu 147 kes minggu ini berbanding 144 kes minggu lalu. Sebanyak 49 buah rumah penduduk di Kampung Pulau Sepanggar kini menikmati kemudahan elektrik menerusi pemasangan sistem tenaga solar di bawah program Amal Energy for Life Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah. Pemasangan sistem tenaga solar itu dilakukan sukarelawan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah secara gotong royong bersama penduduk kampung. Menurut ahli jawatankuasa Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah, Muhammad Jamil Jumahat, sumbangan sistem tenaga solar ini merupakan antara aktiviti kebajikan utama yayasan tersebut kepada masyarakat luar bandar Sabah. Kami sendiri memilih Kampung Pulau Sepanggar ni untuk aktiviti pemasangan solar sebab kami dapati di Pulau Sepanggar ni mereka masih belum ada sumber tenaga elektrik. Mereka bergantung sepenuhnya kepada generator. Yang mana generator ni petang sudah dipotong kadang sampai pukul 8 malam sudah mati. Sementara itu, penduduk yang menerima pemasangan sistem tenaga solar bersyukur dan berterima kasih atas keprihatinan dan bantuan yang disumbangkan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah. Saya ucapkan jutaan tak terhingga terima kasih kepada Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kota Kinabalu sebab sehingga kini sudah 49 unit solar dihantar ke Kampung Pulau Sepanggar dan dapat memudahkan anak cucu-cucu kami untuk senang belajar tanpa pelita dan lain-lain lagi. Terima kasih kepada Yayasan Amal Malaysia yang telah menyumbangkan bantuan solar kepada setiap penduduk di mana boleh meringankan beban kami sebagai ganti generator yang membebankan daripada segi penggunaan minyak. Di samping itu juga solar ini boleh membantu kami sedikit sebanyak boleh meringankan daripada penggunaan elektrik. Masalah kami di kampung ini ialah elektrik
So sekarang dari dulu memang kami guna pelita, generator, minyak pun mahal kan. So sekarang ni dapat bantuan Yayasan Amal Malaysia. Alhamdulillah. So keseluruhan di sini sudah dapatlah bantuan solar tu untuk kegunaan anak-anak dan kegunaan kampung nilai juga. Terima kasih kepada Yayasan Amal Malaysia kerana memberi bantuan solar kepada keluarga saya. Dengan bantuan solar ini, saya boleh belajar di waktu malam. Dengan bantuan solar ini, saya boleh akses bahan-bahan pembelajaran melalui internet. Pertubuhan Kadazan Dusun Murut Muslim se-Malaysia KDMRS berharap sambutan Pesta Keamatan yang dianjurkan mereka dapat dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri. Pengerusinya, Nicholas Sylvester, yakin sambutan itu akan merapatkan lagi perpaduan dan silaturahim semua bangsa dan agama selain menarik kedatangan pelancong. Nicholas berkata demikian selepas merasmikan Tadau Keamatan Harmoni Peringkat Negeri 2023 anjuran KDMRS di Dewan Masyarakat Keningau. Jelas Nicholas, sepanjang penganjuran Tadau Keamatan KDMRS yang memasuki tahun ke-10 ini, ia telah menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada semua lapisan masyarakat. Baik, sekian pengisian Berita Pagi Sabah edisi Selasa 6 Jun. Seterusnya ikuti Berita Pagi Sarawak. Saya Magdalena Depol. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Terima kasih tak semimon. Setia bersama ATM Sabah. Ni semua mendetongli, ni semua mendelingkan. Kami patuhi amuan. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis setiap halaman akhbar. Siang dan malam full bar, bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, arti yang pilihan, unggul tanpa sempadan, always be number one.